PMX tegas tidak akan kompromi gerakan GISB. MB Johor dakwa kestabilan politik tidak tergugat sekiranya BN kalah. SPRM mula siasat 8,000 sekolah berkaitan One Bestari Net. Afif seru pengundi mahkota protes kenyataan resis Tiong King Sing. Tun Mahathir tolak penggunaan isu 3R dan MOU di bawah pentadbiran PMX. Syed Hussein bidas tuduhan Cikgu Bad kaitkan dengan kes pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Tidak akan berkompromi dengan isu salah laku membabitkan Global Econ Services and Business Holdings GISBH termasuk mengeksploitasi kanak-kanak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan pentadbirannya tidak akan mengalah dengan gerakan organisasi itu yang kegiatannya telah dibongkar oleh pihak berkuasa sehingga membawa penahanan pimpinannya untuk siasatan. Beliau tegas menyatakan pendiriannya dalam Forum Ilmuan Malaysia Madani dan tetap akan mengenakan tindakan walaupun kumpulan itu sering mendakwa memperjuangkan serta menegakkan soal Islam. Sebelum ini, media melaporkan GISBH disiasat kerana mengeksploitasi kanak-kanak melalui penubuhan rumah amal serta kebajikan bagi tujuan kutipan derma. Menerusi Up Global dilancarkan sejak 11 September lalu, polis menyelamatkan 572 kanak-kanak dan remaja disyaki menjadi mangsa eksploitasi syarikat itu dalam serbuan di rumah kebajikan dikaitkannya di beberapa negeri termasuk Selangor dan Negeri Sembilan. Setakat ini, lebih 300 individu termasuk pengurusan tertinggi GISBH telah ditahan. Siasatan polis turut menemui pelbagai jenis buku, dokumen dan gambar yang berkaitan dengan ajaran Al-Arkam serta GISBH yang telah dirampas untuk siasatan. Keputusan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota tidak akan menggugat kestabilan kerajaan negeri sekiranya tidak memihak kepada calon Barisan Nasional. Menurut Datuk On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor, kerajaan negeri tetap akan mengekalkan majoriti 2/3 kerusi di DUN ditambah dengan sokongan daripada rakan komponen Pakatan Harapan. Beliau berkata kestabilan ini membolehkan pelaksanaan pelbagai inisiatif di bawah inisiatif Maju Johor 2030 yang melibatkan 6 teras utama iaitu tadbir urus, pembangunan ekonomi, jaringan keselamatan sosial, kemudahan dan keperluan asas, keselamatan, kebersihan dan alam sekitar serta belia Johor. Malah dengan sokongan Kerajaan Persekutuan, beliau berpendapat hasilnya sudah mula menampakkan kejayaan khususnya pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Johor mengatasi purata kebangsaan dengan peningkatan 4.1% tahun ke tahun pada 2023 berbanding pertumbuhan 3.6% tahun ke tahun di Malaysia. Dalam pada itu, On Hafiz turut mendedahkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia juga telah meluluskan 751 projek di Johor dengan jumlah keseluruhan 43.1 bilion ringgit, merangkumi 13% daripada angka kebangsaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberi penekanan siasatan terhadap aspek pembekalan data internet dan mutu perkhidmatan berhubung kes One Bestari Net. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan dijalankan akan melihat kepada pembekalan data terhadap 8,000 sekolah di seluruh negara. SPRM akan melihat cara pembekalan data dalam perkhidmatan One Bestari Net mengikut spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Selain itu, Azam menjelaskan mengikut kontrak One Bestari Net, perkhidmatan internet perlu dibekalkan kepada sekolah di seluruh negara mengikut kelajuan dan jumlah data yang ditetapkan.
Justru SPRM perlu lihat perkara tersebut kerana di bawah undang-undang sedia ada menjadi satu kesalahan sekiranya sesuatu tuntutan melibatkan perkhidmatan dibuat tetapi ia tidak dibekalkan. Kenyataan daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Teo Keng Seng, perlu dikenakan tindakan kerana didakwa menyentuh isu bangsa, agama dan raja 3R. Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Medan, Dr. Afif Bahardin, turut mencabar Keng Seng untuk bersemuka dengannya di mana-mana kopitiam di Dun Mahkota dengan berseluar pendek. Menurut Dr. Afif, orang Melayu, India dan China hidup selamat di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Malah ketika gabungan politik itu menerajui negara semasa COVID-19, semua pihak menerima bantuan tanpa mengira kaum. Beliau membidas kenyataan menteri terbabit yang disifatkan jahat dan biadab sekaligus tidak menghormati atau menjaga keharmonian masyarakat. Seterusnya, beliau menyeru pengundi Dun Mahkota untuk memprotes kenyataan tersebut dengan tidak mengundi Barisan Nasional. Sebelum ini, Teo Keng Seng dalam ucapannya pada Majlis Kebudayaan Mahkota menggesa pengundi Cina di Mahkota keluar mengundi dan membuat pilihan yang tepat pada Sabtu ini. Beliau berkata jika mereka tidak mengundi dengan bijak, mereka mungkin kehilangan hak untuk memakai seluar pendek dan berskirt mini. Bekas Perdana Menteri 2 kali, Tun Dr. Mahathir mengkritik pentadbiran Datuk Seri Anwar susulan pengenalan aturan-aturan di luar undang-undang kerana didakwa bertentangan dengan perlembagaan dan prinsip demokrasi negara. Tun M dalam satu kenyataan memaklumkan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan 68 tahun lalu, perlembagaan dan undang-undang negara telah memadai untuk memastikan kestabilan dan kemajuan. Katanya meskipun negara pernah menghadapi cabaran seperti rusuhan kaum dan ekstremisme agama, beliau menegaskan bahawa semua isu tersebut berjaya diselesaikan mengikut undang-undang. Ujarnya tiada keperluan untuk memperkenalkan aturan-aturan di luar undang-undang bagi kestabilan dan kemajuan negara. Beliau turut mengkritik penggunaan isu 3R yang dikatakan digunakan untuk menutup mulut rakyat di bawah pentadbiran semasa. Tun M menegaskan bahawa penggunaan 3R untuk mengawal ucapan dan pandangan rakyat bertentangan dengan prinsip kebebasan bersuara dalam sistem demokrasi. Beliau juga menyifatkan syarat menandatangani MOU untuk mendapatkan peruntukan bagi kawasan sebagai satu bentuk rasuah. Saya nafikan dan akan buat laporan polis berkait dakwaan itu. Itu yang ditegaskan calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah yang kini dalam pertimbangan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang ahli bersatu kerana mengaitkan beliau dengan satu kes jenayah. Menerusi laporan FMT, beliau menafikan dakwaan Badrul Hisham Shahrin atau dikenali Cik Gubat bahawa beliau terbabit dalam satu kes pukul hingga ditangkap polis. Selain itu, Cik Gubat turut mempamerkan nombor kad pengenalan Syed Hussein di hadapan orang ramai yang menjadi kesalahan berat. Cik Gubat dalam satu ceramah di kempen Perikatan Nasional PRK Mahkota malam tadi meminta penjelasan Syed Hussein berhubung dakwaan calon BN itu pernah ditangkap polis berhubung satu kes pukul. Beliau juga menunjukkan dokumen yang didakwanya laporan polis yang menyatakan Syed Hussein terlibat dengan kes jenayah itu. Sementara itu, Syed Hussein berkata tindakan Cik Gubat itu menunjukkan PN kekeringan modal dan mengamalkan politik tidak matang. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.